Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal boleh jadi ke ranking Saitama akan meningkat dengan cukup mendadak ataupun Saitama akan masuk dalam ranking kelas S lepas tamatnya event pertempuran yang cukup besar dalam Monster Association R. Wush, biar betul ni. Serius lah apa yang aku dengar ni. Betul ke Faiz di studio tengah buat promo untuk baju-baju anime Naruto keluaran Faiz di studio sekarang ni? Aku tak percayalah. Jangan macam tu. Ya, betul. Sekarang ni Faiz di studio tengah buat hot promo untuk hujung bulan 7. Yang mana ke semua baju-baju anime keluaran Faiz di studio, design Naruto Sashimon, Akatsuki dan Namikaze Minato tengah promo sekarang ni. Diskaun potongan RM5. Fuh, banyak tu. Design dah lah cantik, kualiti baju pun premium. Malah bukan takat tu je. Setiap pembelian akan dapat free gift barang-barang anime. Dan kita akan buat lucky draw untuk 5 orang yang bertuah dalam setiap pembelian akan berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah misteri anime yang cukup menarik. Jadi guys, tunggu apa lagi? Promo ni hanya valid bermula hari ni sehinggalah 1 hari bulan 8 saja. So jangan lepaskan peluang selagi promo masih berjalan. Dan kalau korang berminat nak order baju-baju anime keluaran Faiz di studio, korang boleh je terus order dekat Shopee ataupun WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Jangan lepaskan peluang, siapa cepat dia dapat. Semua ni aku ada letak dalam description, okey? Okey, dah settle. Jom kita sambung layan video balik. Macam apa yang kita tahu, situasi dalam manga sekarang ni memang cukup-cukup hype. Memang hype gila. Yang mana situasi sekarang ni tengah fokus dekat pertarungan yang cukup epik di antara Saitama menentang ewokan Garou Cosmic Full Moon. Malah kita dapat tengok dalam chapter 166, reaksi Saitama sekarang ni dah tak main tau. Tak macam sebelum ni dah. Dia tak adalah nak menganjing Garou ke apa. Pertama kali dalam sejarah storyline manga One Punch Man, kita dapat tengok Saitama mengamuk selepas Garou telah pun menyerang Genos sehingga kan core milik Genos telah terpisah dari tubuh beliau. Dan dalam masa yang sama, hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast turut berada dekat sana juga yang sedang menyaksikan pertemuan dua serangan yang mampu untuk menghancurkan bumi iaitu killer move Serious Punch. So disebabkan situasi sekarang ni, ke semua hero kelas S yang berada dekat sana dah mula tak sedarkan diri akibat cosmic radiation daripada Garou, dan akhirnya Blast telah pun melihat kemampuan sebenar milik Saitama. Jadi persoalannya dekat sini, adakah Saitama dah cukup layak untuk dinaikkan serta-merta ke dalam hero kelas S lepas tamatnya event Monster Association R, ataupun Saitama masih lagi dipandang sebagai seorang hero yang suka mengambil kesempatan, ataupun sebaliknya. Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Dan spoiler alert, aku nak bagi amaran dekat hujung video nanti. Aku akan revealkan ranking terbaru Saitama selepas tamatnya event Monster Association R, refer dalam manga One Sensei. Jangan cakap aku tak bagi amaran ke apa tau. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Saitama telah pun official menjadi pro hero selepas Saitama telah berjaya untuk melepasi ujian fizikal dan bertulis untuk menjadi seorang hero bersama dengan Genos. Tapi apa yang menariknya dekat sini, keputusan yang telah diterima oleh Genos tak sama pun dengan Saitama. Walaupun diorang gerak sekali kan, walaupun diorang jalan sekali nak pergi dekat sana. Yang mana selepas dia mendapat keputusan, Genos telah pun menjadi hero kelas S. Manakala Saitama pula berbeza, yang mana Saitama secara mengejut dia hanya menjadi hero klasi selepas Saitama gagal untuk mendapat markah penuh dalam ujian bertulis. Pada awalnya Saitama macam agak frust jugalah, kenapa dia hanya menjadi hero klasi je. Tapi last Saitama dia macam relax je, dia tak kisah sangat pun pasal benda tu. Dan kalau ikutkan, ranking Saitama ni meningkat dengan cukup drastik jugalah. Kiranya peningkatan ranking Saitama ni ada progres, bukannya ranking Saitama tak nak naik langsung. Ianya mengikut atas pelibatan Saitama dalam melakukan kerja-kerja sebagai seorang hero. Sebagai contoh, ranking Saitama bermula dari hero kelas C ranking 388 selepas dia Saitama telah official menjadi seorang hero. Selepas tidak itu, ranking Saitama telah pun meningkat ke 342 selepas Saitama telah settlekan ancaman Sonic yang telah membuat kerosakan dekat bandar Z. Lepas tu ranking Saitama telah meningkat dengan cukup drastik sampai ke ranking nombor 5, yang mana pada waktu tu Saitama telah pun terlibat untuk menyelamatkan bandar dari serangan meteor. Dalam masa yang sama, sebelum event monster-monster laut menyerang, ranking Saitama adalah kelas C nombor 2. Manakala selepas tamatnya event serangan dari monster Sea King dan Saitama telah berjaya untuk menewaskan Sea King, Saitama telah pun dinaikkan menjadi hero kelas C ranking nombor 1. Dan tak lama lepas tu pun Saitama terus menerima tawaran untuk dipromotkan masuk ke dalam kelas B. Cumanya apabila seseorang hero tu telah dinaikkan pangkat dari ranking kelas dia sebelum ni, hero tersebut akan bermula dari ranking yang paling bawah dalam kelas tersebut. So waktu ni pun ranking Saitama adalah
101 kelas B. Tapi sewaktu sedang berlangsungnya meeting di antara kesemua hero kelas S, pada waktu tu ranking Saitama adalah kelas B nombor 63. Manakala selepas tamatnya insiden serangan dari Dark Matter Div yang telah diketuai oleh Boros, ranking Saitama telah pun meningkat sebanyak 33. Dan ranking yang paling latest dimiliki oleh Saitama sekarang ni dalam manga ataupun anime adalah kelas B ranking nombor 7. So kalau ikutkan dari segi kekuatan dan pelibatan Saitama dalam insiden ataupun pertarungan yang cukup besar telah berlaku, kalau ikutkannya sebenarnya Saitama dah memang cukup layak sangat-sangat untuk dinaikkan ke ranking hero kelas S. Paling kurang pun sepatutnya Saitama dah layak sangat untuk berada dalam ranking top 5 hero kelas S. Yang mana kita tahu top 5 hero kelas S sekarang ni adalah Blast, Tatsumaki, Silver Fang, Atomic Samurai dan juga Chain Bearer. Disebabkan based on kekuatan Saitama memang tak ada masalah langsung lah untuk berhadapan dengan monster-monster ancaman naga. Sebagai contoh, sewaktu dalam Monster Association Arc, Saitama telah pun berjaya untuk menewaskan beberapa monster-monster ancaman naga, iaitu Elder Centipede, Goketsu, Bakuzan, Evil Ocean Water dan juga King Orochi. Manakala sekarang ni pun Saitama sedang berhadapan dengan satu ancaman monster kategori God, iaitu Ewakan Garu Cosmic Flame Mode, yang memang tak ada seorang pun dari hero kelas S yang mampu untuk menandingi kekuatan Garu, kecuali hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast. So dari segi pelibatan Saitama dalam situasi yang cukup getih menentang monster-monster yang cukup kuat dalam Monster Association Arc, aku rasa function Saitama dalam arc kali ni yang paling banyak kot, dan yang paling besar nak dibandingkan dalam arc yang lain. Malah percaya ataupun tak, betapa function Saitama untuk dalam arc kali ni, sumbangan Saitama dalam menewaskan King Orochi dan juga Evil Ocean Water dah cukup membuktikan at least Saitama patut dinaikkan ke dalam hero kelas S. Bagi aku, kalau ikutkan si Saitama ni memang jauh 1000 kali ganda lagi function nak dibandingkan dengan si puri-puri prisoner yang jenis manusia tak sedar diri tu. Punyalah acah-acah sadar sampai kan sanggup tahu kat baju. Lepas tu dia ni dah lah jenis songsang. Memang bagai dia ni. Punyalah bebannya si puri-puri prisoner dalam arc kali ni, aku rasa tak ada satu pun sumbangan dia sewaktu dalam misi untuk menyelamatkan Tario. Malah dia ni beban je bagi aku. Kecuali adalah satu function yang kita boleh cakap, puri-puri prisoner terlibatlah juga untuk dalam arc kali ni, iaitu dia pergi selamatkan Chain Bearer yang terperangkap dekat bawah tanah. Selain itu memang satu apa pun tak ada tau. Hampir memang hero yang paling tak ada function lah bagi aku untuk dalam anime One Punch Man. Tapi malahnya tu hanyalah sekadar perspektif dan pandangan dari kita semua terhadap Saitama yang sepatutnya dinaikkan ke ranking hero kelas S lepas tamatnya event kali ini. Dari segi kekuatan dan juga pelibatan Saitama untuk dalam arc kali ini, memang tak dinafikan Saitama merupakan karakter yang paling penting bagi untuk berhadapan dengan Ewakan Garu Cosmic Flame Mode. Tapi hakikatnya kita kena sedar tau, situasi yang sedang berlaku dekat sana sekarang ni tak ada seorang pun hero ataupun orang-orang dari Hero Association yang sedar ataupun melihat perkara yang sedang berlaku. Termasuklah Skinga sekali, yang merupakan salah seorang kaki tangan dari Hero Association pun dah tak sedarkan diri disebabkan efek dari Cosmic Radiation. Walaupun kita tahu Blast merupakan satu-satunya hero yang masih lagi teguh berada dekat sana untuk menyertai pertarungan dan melihat segalanya apa yang sedang berlaku, tapi aku tak rasa Blast akan inform kepada Hero Association berkaitan pasal kekuatan sebenar Saitama. Walaupun dia dah tahu yang sebenarnya Saitama ni bukannya hero yang biasa-biasa, bukannya hero yang kaleng-kaleng, dia tak patut pun sebenarnya berada dalam ranking hero kelas B. Tapi aku dapat rasakan keberadaan Blast dekat bumi hanyalah sementara saja, yang mana berkemungkinan besar selepas tamatnya event pertarungan menentang Ewakan Garu Cosmic Flame Mode, aku berpendapat Blast akan terus pergi meninggalkan bumi bagi meneruskan tanggungjawab dia untuk melindungi galaksi dan dimensi. Malah bukan takat tu je, Blast juga perlu membetulkan semula seal dimensi yang dah hampir jinak rosak akibat dari efek serangan yang telah dilakukan oleh Garu sebelum ni. Cumanya walaupun Blast tak inform pasal Saitama dekat Hero Association, tapi aku percaya sangat selepas dia tamatnya pertarungan menentang Garu, Blast pasti akan mengakui kekuatan Saitama dan dia akan hormat dekat Saitama seperti mana karakter-karakter lain yang dah tahu pasal kekuatan Saitama. Sebagai contoh macam King dan juga Silver Fang. So mungkinlah boleh jadi selepas tamatnya event pertarungan yang telah berlaku, orang-orang dari Hero Association diorang sedar yang Saitama turut terlibat juga dalam pertarungan yang telah berlaku menentang monster dari Monster Association. Cumanya mungkinlah diorang menganggap Saitama hanya menyumbang bantuan sampingan je macam hero-hero yang lain dari hero kelas A, B dan juga C. Tumpuan utama untuk dalam pertarungan yang telah berlaku dah tentulah hero-hero dari kelas S yang diorang menganggap mereka lah sebenarnya merupakan tunjang utama yang telah berjaya untuk menumbang
menumbangkan monster dari Monster Association. Sudah pasti aku percaya sangat kredit pasti akan diberikan kepada hero-hero kelas S yang akan dianggap sebagai penyelamat ataupun hero yang sebenar bagi untuk menewaskan Monster Association. Tapi rupanya yang sebaliknya, hero yang diorang tak jangka dan tak harapkan pun untuk terlibat dalam misi untuk menyelamatkan Tario iaitu Saitama sebenarnya merupakan tunjang utama yang sebetulnya dalam usaha mereka menumbangkan monster-monster dari Monster Association. Alright guys, so sekarang ni aku nak bagi heavy spoiler berapakah ranking yang telah dimiliki oleh Saitama selepas tamatnya event Monster Association R refer dalam manga original One Punch Man hasil dari One Sensei. Jadi kepada sesiapa yang tak nak kena spoiler ke apa, aku rasa better korang boleh skip je kot untuk video kali ni. Ok, korang dah boleh skip dah. Alright, ranking terbaru Saitama selepas tamatnya event Monster Association R, secara mengejut Saitama telah pun dinaikkan ke hero kelas A ranking nombor 39. So bagi pendapat aku, walaupun Saitama tak dinaikkan ke hero kelas S, tapi bagi aku not bad lah kan. Ranking Saitama telah pun masuk ke dalam hero kelas A. Alah, kalau Saitama masuk awal-awal dalam hero kelas S pun nanti macam wish, tak syok sangat lah kan. Dia ni dah lah kuat gila babeng, lepas tu ranking pula tinggi. Better slowly but surely, biar lambat asalkan selamat. Gitu. Aku rasa ok je kalau Saitama masuk ke dalam hero kelas A selepas tamatnya event pertarungan yang cukup sangat menentang monster-monster dari Monster Association. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.